Pada video yang lepas, saya ada ceritakan kepada anda tentang konsep permintaan dan penawaran yang terjadi dalam kehidupan seharian kita. Dan untuk video kali ini, kita akan cuba memahami penawaran dan permintaan di dalam pasaran forex. Memahami penawaran dan permintaan adalah penting bukan sahaja di dalam trading, malahan untuk perniagaan, pembuat dasar monetary dan juga trader untuk membuat keputusan dengan menganalisa faktor penawaran dan permintaan. Dengan ini, trader sekaligus boleh menilai keadaan pasaran, tahap harga dan potensi peluang ataupun cabaran di dalam industri ataupun segmen yang anda ceburi. Anda bersama saya Faiz, dan untuk video kali ini saya akan ceritakan tentang titik keseimbangan di dalam forex. Video ini dibawakan oleh LD Analyst. Deposit lebih pantas dan mudah kini berada di Malaysia dan Indonesia. Syui, bersama saya Faiz, dan untuk video kali ini saya nak ceritakan kepada anda bagaimana kita mengidentifikasi titik keseimbangan di dalam chart. Dan tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan part 2 untuk supply and demand. Baiklah, untuk bahagian 1 saya ada ceritakan tentang the law of supply and demand, konsep ekonomi dan 4 asas di dalam supply and demand, dan juga saya ada ceritakan juga tentang di dalam chart tentang demand dan juga supply. Saya ada tinggalkan link di bahagian atas ini untuk anda tengok semula jika ada yang terlepas, dan kita akan mulakan topik kali ini dengan equilibrium. Baiklah, untuk mereka yang masih baru dan tidak tahu apa itu equilibrium, equilibrium adalah istilah di dalam ekonomi yang memberi maksud titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Tak kisahlah di dalam apa-apa jenis ekonomi, ini adalah kita panggil dia sebagai titik keseimbangan. Yang mana titik keseimbangan ini merupakan pertembungan antara buyer dan seller yang mana mereka mencapai kesepakatan harga. Macam saya tunjuk tadi adalah demand ataupun buyer, harga dia menurun, dan semakin tinggi harga semakin kurang permintaan untuk membeli, dan harga dia macam ni, dia punya rajah dia menurun. Dan untuk supply merupakan seller, semakin tinggi harga semakin ramai orang ingin menjual produk tersebut, harga semakin menaik. Dan kita cuba mencari titik keseimbangan di antara supply dan demand. Supply, kita kena tahu supply adalah penjual. Jadi saya tandakan dekat sini sebagai supply dan juga demand. Demand. Jadi di manakah titik keseimbangan di dalam pasaran? Yang titik keseimbangan di dalam pasaran adalah di dalam paras ini. Kalau anda nampak, inilah dia titik keseimbangan yang kita cuba cari di dalam chart. Titik keseimbangan ini, yang mana kita dah tahu bahawa titik keseimbangan ini merupakan salah satu faktor penting untuk penentu harga nak naik ataupun semakin turun ke bawah. Baiklah, saya akan tunjukkan contoh mudah macam mana titik keseimbangan ini boleh berlaku, dan saya akan tunjukkan dengan menggunakan face mask. Face mask. Kenapa face mask? Sebab situasi ini anda pernah alami dan saya pernah alami. Jadi agak mudah untuk saya memberikan contoh ini kepada anda. Saya akan bagi contoh di mana harga bermula pada paras ini, yang mana harga dia mungkin dalam RM1.5, turun RM1, naik balik RM2.5, naik balik RM2, turun balik RM1.5. Jadi harga dia bermain di dalam paras itu saja. Tetapi apabila COVID terjadi, permintaan semakin tinggi, dan di sini ramai orang cuba untuk menjual face mask. Macam saya cakapkan pada episod yang lepas, kedai basikal pun ada jual face mask, dan pasaran mula bermain di sini buat seketika. Ramai orang ingin membeli
face mask tetapi harga terlampau mahal, dan apa yang terjadi, terlampau banyak supply di dalam pasaran. Terlampau banyak seller di dalam pasaran dan menjadikan harga bermain di paras ini. Dan apabila sampai satu tahap demand berkurang ataupun permintaan berkurang, harga makin lama makin jatuh. Dia makin jatuh, dia stabil sekejap, dia jatuh balik. Dan sekarang ini harga kembali ke paras asal semula, yang mana ini adalah harga RM2 yang kita tulis tadi, RM2, RM1.5, RM1.5, RM2, RM1.5. Dan sekarang ni apabila COVID sudah pulih, harga kembali lebih teruk jatuh ke bawah, yang mana harga kita boleh dapatkan face mask sekarang dengan harga 50 sen sahaja pun kita boleh dapat. Dan harga sekarang ni bermain di paras ini. Menunggu mungkin ada COVID-23, 25, 28 dan harga akan naik semula ke atas. So itu adalah konsep yang saya cuba gunakan untuk anda memahami apakah itu titik keseimbangan dan bagaimana price ini berjalan mengikut waktu. Jadi di dalam forex kita bermain dengan price versus time, dan kat sini adalah masa. Saya tunjukkan kat sini, ini adalah contoh untuk tahun 2018 yang mana COVID masa mula-mula terjadi. Dan ini adalah akhir 2009, awal permulaan tahun 2019. Ni saya tuliskan kat sini, dan harga sudah semakin murah di sini di tahun 2021, dan terkini sebab dah ramai orang tak pakai face mask. Jadi inilah harga pada tahun 2023. Dan ini saya buat andaian sahaja untuk face mask. Saya letak dekat sini, harga adalah pada RM1.50, dan ini adalah pada harga RM2. Dan ini mungkin harga dia face mask time tu harga sekotak mungkin lah cecah RM30 ke RM40. Jadi kita andaikan ini harga dalam RM5 sekeping kita andaikan. Apa yang kita cuba nak cari adalah pertemuan antara buyer dan seller ni, yang mana titik keseimbangan dia adalah berada pada paras. Kita cuba cari titik keseimbangan yang berada di dalam pasaran, di dalam paras-paras ini. Inilah titik keseimbangan yang kita cuba cari. Buyer dan seller mencari kesepakatan harga sebelum buyer dan seller salah satu daripada mereka membuat keputusan untuk harga naik ataupun harga turun. So dekat sini adalah perlawanan ataupun game buyer versus seller. Dan benda ini sering terjadi bukan sahaja pada mata wang, tetapi juga kepada apa-apa instrumen pasaran, kereta, rumah dan sebagainya. Kita dah tahu bahawa titik keseimbangan yang perlu kita cari adalah di kawasan ini, dan kalau di dalam chart apa yang kita boleh nampak adalah di kawasan paras ini. Kalau kita nampak ni merah, biru, merah, dan di sinilah kesepakatan harga berlaku macam sini, tengah menaik kan, trend tengah menaik. Di sinilah kesepakatan harga yang kita cari ataupun kita boleh panggil dia sebagai equilibrium di dalam market. Jadi dekat sini kita boleh panggil dia sebagai base. Untuk konsep supply and demand kita akan memanggil benda ini sebagai base. Tetapi di dalam bentuk trend sebenarnya ini adalah sideways. Anda kena tahu perbezaan antara dua benda ni. Sebenarnya bendanya lebih kurang sama, cuma perbezaan ni hanya sikit sahaja, tetapi supply and demand ni lebih advance. Baiklah, saya juga ada menerima beberapa soalan mengenai apakah perbezaan antara SND dan juga SNR. Saya akan jawab di dalam nota yang saya sediakan. Jika anda tanya saya apakah perbezaan antara SNR dan juga SND, sebenarnya bagi saya ia hanyalah pada nama sahaja, yang mana support dan resistance merupakan setup yang digunakan oleh ramai orang, tetapi SND juga merupakan salah satu setup yang membabitkan permintaan dan penawaran di dalam pasaran forex. Yang mana jika kita lihat SNR adalah level-level di mana trader melihat rintangan yang mana price tidak berjaya melepasi ataupun membuat bounce ataupun retracement,
dan SND pula adalah lebih kepada di tengah-tengah dia, ataupun kita panggil dia sebagai key level, key price, ataupun untuk SNR kita panggil dia sebagai significant support dan resistance. Jadi senang cakap macam ni lah. Ini adalah chart, ini adalah bahagian support, ini adalah bahagian resistance, dan kebanyakan SND yang anda bakal pelajari adalah berada di antara tengah-tengah ni, di antara resistance dan juga support. Kebanyakan SND berlaku di tengah-tengah antara jurang dua ini. Itulah perbezaan yang signifikan yang kita boleh nampak antara perbezaan SNR dan juga SND. Baiklah, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini, yang mana untuk episod seterusnya saya akan ceritakan lebih detail di dalam chart, dan saya akan memperkenalkan anda beberapa term baru yang diguna pakai di dalam konsep supply and demand. Itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga memberi manfaat kepada anda, dan jika video-video saya banyak membantu di dalam trading anda, supportlah saya dengan 2 klik saja. Klik butang like dan subscribe, dan kita akan jumpa di bahagian 3 nanti.